Oswald pun ada ni. Ha. Ya, Oswald patut dia yang bagi top ni. Patutnya kita kena jemput. Ah. Fakulti kita kena jemput sekali Dr. Oswald. Prof Azman pun ada, Prof Azman Chatmat. Kalau kita sharing-sharing. Kak Marina pun ada. Kak Marina sihat dah? Hai Hasri, lama tak jumpa. Makin muda. Tak sabar nak dengar, lama tak dengar awak bercakap. Dah lah. Dari kampung kan, makan. Siapa lagi ada ni? Sabah pendaman calon bila Dr. Asri? Besok lah? Hari Sabtu, besok. Malam, semalam dah pengumuman calon. Besok pendamaan calon. Ya. Okay, interesting. Ramai, penuh lah Sabah sekarang kan. Betul lah. Ini Profesor Dr. Ahmad Mahmud. Ni nak minta Prof Azman cakap Arab dengan dia lah, tolong translate. Faham ke cakap bahasa Melayu? Prof Azman tolong translate untuk Dr. Prof Ahmad boleh? Anda tabang, faham. Walakin Profesor Dr. Ahmad macam mana? Faham. Azman faham lah Prof Dr. Ahmad ni. Dah campur-campur lah. Sikit-sikit Arab, sikit bahasa Bajau. Sikit-sikit kece-kece Kelantan kan. Sejak sekarang saya Mangkari pula. Saya Mangkari. Okay, almost 10 o'clock. Okay. Pukul 10 kita start Dr. As. Boleh. Ya Asran. Alung pun ada ni. Geng-geng item Sabah pun ada. Okey, sekarang pukul 10 pagi. Saya rasa kita boleh mulakan siri webinar kita pada pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terlebih dahulu syukur alhamdulillah kerana kita diberikan ruang dan kesempatan untuk bersama-sama pada pagi ini untuk sekali lagi mengikuti siri webinar yang dianjurkan oleh RICAN, iaitu Research and Community Alumni Entrepreneurship Networking bagi FSPPP. Okey, saya percaya bahawa unit RICAN terutamanya menerusi usaha yang dibuat oleh penyelaras penerbitan Dr. Asmida Lokman telah pun menganjurkan beberapa siri bengkel, seri workshop sama ada secara bersemuka ataupun juga secara webinar. Dan ini adalah, saya tak pasti siri yang keberapa tapi cukup banyak dah yang telah dianjurkan. Alhamdulillah kita bertuah pada pagi ini kerana kita akan bersama-sama dalam satu siri webinar yang akan dibawa kita membawa khas daripada Sabah, negeri di bawah Bayu. Dr. Asri Saleh, seorang yang tidak asing lagi kepada kita semua. Okey, jadi saya rasa kita punya atur caranya begini. Saya akan jemput Dr. Asmida, iaitu selaku penyelaras penerbitan RICAN, FSPPP, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dan seterusnya saya akan mulakan siri webinar kita dengan memperkenalkan penceramah
kita, dan kemudian saya akan serahkan kepada Dr. Asri lah untuk menyampaikan perkongsian beliau. Jadi untuk tidak melengahkan masa, I would like to invite Dr. Asmida Luqman, kita punya penyelaras penerbitan FSPPP untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dijemput Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Terima kasih Dr. Mazlan. Saya Asmida Luqman, bagi pihak RICAN, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke siri webinar FSPPP yang ke-16 ya. Dan ini adalah siri webinar yang diadakan oleh fakulti untuk menggalakkan penulisan di kalangan pensyarah-pensyarah FSPPP khasnya, dan juga kami sukacita untuk berkongsi ilmu dengan pensyarah-pensyarah daripada seluruh sistem UiTM secara umumnya. Dan diharapkan usaha kecil daripada kami di FSPPP ini dapat menyumbang kepada perkongsian ilmu yang berterusan dan percambahan idea yang bernas di kalangan para pensyarah. Kadang-kadang kita ni ada banyak idea tapi kita tak cukup masa. Kadang-kadang kita tak tahu lorong mana yang kita nak ambil untuk kita mula menulis. Jadi kami ambil inisiatif ini sebagai satu sesi untuk memberi motivasi kepada pensyarah untuk memulakan penulisan. Dan juga akhirnya akan membuahkan penerbitan-penerbitan ilmiah, terutamanya dalam bentuk buku daripada semua kalangan pensyarah. So jadi saya lagi sekali bagi pihak RICAN, FSPPP mengucapkan ribuan terima kasih kerana kesudian penceramah hari ini Dr. Asri Saleh untuk berkongsi ilmu beliau dan juga pengalaman beliau dalam penulisan buku. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada hari ini untuk menyertai webinar FSPPP yang ke-16. So saya ucapkan selamat berwebinar. Terima kasih. Terima kasih Dr. Asmida di atas kata-kata aluan sebentar tadi. Okey, insya-Allah sekarang kita akan mulakan siri webinar kita. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan sedikit profil penceramah kita pada pagi ini. Dr. Asri Saleh, anak jati Sabah dari Bongawan, adalah sekarang merupakan pensyarah kanan di Universiti Teknologi MARA. Okey, dan beliau telah berkhidmat dengan UiTM sejak tahun 2008. Memulakan perkhidmatan di Terengganu, dan sekarang ini beliau berkhidmat di FSPPP UiTM kampus Kota Kinabalu Sabah, dan juga beliau merupakan ketua pusat pengajian bagi FSPPP di sana. Dr. Asri has had a 4-year stint as the resident editor for the publishing company that wrote, printed and distributed school textbook and magazine for the Malaysian Ministry of Education, Utusan Malaysia, and also Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebelum bersama dengan UiTM, Dr. Asri telah pun menjadi penulis dan juga penterjemah dan juga editor kepada beberapa buah buku, jurnal dan juga periodical seperti Kaucai, Kauteng Patana, ke arah penyelesaian konflik di selatan Thailand, terbitan IKIM 2007. Dispute Resolution through Third Party Mediation, Malaysia and Indonesia, Journal of Intellectual Discourse, UIA tahun 2007. Tun Abdul Razak, Fenomena Politik Malaysia, Partisan Publication 2009. Ini adalah hasil karya terjemahan. Datuk Seri Najib, Waris Politik Terulung Pertama Malaysia, Biografi Politik. Ini juga adalah merupakan karya terjemahan, terbitan Partisan Publication 2010. Motivasi Keusahawanan, Tokoh Usahawan Tunas Mekah Terengganu 2009-2010, terbitan UPENA UiTM Terengganu pada tahun 2011. Malaysia Territorial Dispute 1963 hingga 2008, terbitan UiTM Press 2012. National Security Preliminary Assessment of the Presence of the Palau in Tun Mustafa Marine Park, Kudat Sabah, Sabah Parks Nature Journal 2018, dan juga Constitutional Asymmetry in Multinational Federalism, Managing Multinationalism in Multi-Tiered System, Palgrave Macmillan 2019,
Dan untuk makluman juga, Dr. Asri sits on the editorial board for a number of journal, antaranya ialah E-Academia UiTM Terengganu, Borneo Academica UiTM Sabah, Voice of Academia UiTM Kedah dan juga Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UMS. Okey, selain itu Dr. Asri juga aktif menulis secara berkala di New Straits Times, Suara Merdeka, Utusan Malaysia dan juga Sinar Harian. So saya rasa kita tidak salah memilih orang lah. Dan kita juga berbangga mempunyai permata yang begitu bersinar di FSPPP Sabah. Jadi untuk tidak membuang masa, saya dengan rendah hati dan sukacita mempersilakan Dr. Asri untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Dr. Asri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan. Terima kasih Dr. Asmidar sudi menjemput saya walaupun sebenarnya ramai lagi yang lebih layak. Untuk Prof. Azman, Dr. Oswald dan lain-lain. Terima kasih juga Dr. Mazlan. So saya fikir ini saya ambil peluang ini untuk lebih kepada perkongsian pengalaman lah ya. Okey, so saya ingat saya akan luangkan masa dalam 40 minit begitu untuk sharing, kemudian kita luangkan untuk Q&A ya, insyaAllah. Okey, jom kita teruskan. Okey, mana pula sekejap ya. Okey, Dr. Asmidar dengar ya? Dr. Mazlan? Dengar. Okey, kalau tak dengar beritahu ya. Okey, alright. Ada dekat sini semualah. Okey. Untuk ni ada sini sedikit saya sediakan saya punya profile. So nanti PowerPoint pun memang saya ada bagi pada Dr. Mazlan. Mungkin selepas ni boleh dapatkan salinan PowerPoint daripada beliau lah. Ya. Okey. Ya, ini antara hasil karya saya sebelum ni lah. Ya, ini contohnya ni yang saya baru selesai terjemah buku Dr. Rais Yatim, 500 lebih muka surat. Ini yang mengambil masa 8 bulan jugalah. Ini dia bayar saya dalam 34,000 rasa. Kemudian yang tu Dr. ni yang Abdullah Ahmad Badawi, Tun Abdullah Badawi, kemudian Tun Razak, kemudian ni Dr. Sri Najib. Ini asalnya buku bahasa Inggeris, kemudian penulis tu minta saya terjemahkan lah. So setiap buku ni saya ambil masa dekat setahun juga. Yang lain-lain tu ada situ Constitutional Symmetry, yang ini dengan kerjasama Universiti Antwerp. So ini kita buat edited work untuk Constitutional Symmetry ini untuk seluruh dunia. So saya dipanggil untuk mewakili Malaysia lah. Dan saya banyak belajar juga lah daripada editor Belgium ni. Yang lain di bawah tu itu buku dengan NGO SEEDS. Kemudian yang Territorial Dispute yang sebelah sini ni, ini masa tesis saya. Yang bawah tu ada satu refleksi ketuanan Melayu, yang ini hasil masa saya di UiTM Terengganu. Okay. Ini antara Dia orang minta kau boleh besarkan slide. Mungkin full screen. Slide. Oh, okey sekejap macam ni boleh? Macam ni boleh Cik Mazlan? Betul Mazlan? Boleh. Ya, better kan? Allah, nak kena ulang balik trial Okey, saya ulang. Okey, sekejap. Ini profil saya nanti boleh scan saja ni. Slide nanti saya beri salinan kepada Dr. Mazlan, boleh scan saja di sini. Ini antara kerja-kerja saya yang macam saya sebut tadi, Ani Rais Yatim. Ini saya tidak sangka 500 lebih muka surat, ya Allah. Dia minta 6 bulan, saya terlajak 8 bulan. Sebab bahasa Melayu ini tahap dewa, jadi nyaris-nyaris saya rasa macam tidak tersiapkan, tapi yalah. Okey, kita teruskan Tadi sudah cuma gambar saja kecil tadi kan. Okey.
Alright. Yang ni Abdullah Tun Abdullah ni setahun, Tun Razak ni setahun, Datuk Sri Najib ni setahun. Tun Abdullah ni terjemahan ni penulis bayar saya berapa tu? 8,000. Tun Abdul Razak ni dalam 9,000, yang Datuk Sri Najib ni dalam 12,000. Kaya kaya sekejap, tapi duit semua dah habis lah. Yang territorial dispute ni saya publish dengan UiTM. Yang ni actually master's thesis lah. Yang atas ni thesis PhD saya. Sekarang dalam proses editing dengan Spring. Mungkin dalam tahun depan insyaAllah kalau tiada alam melintang. Okay, kita teruskan ya. Okay, ini kita go right through it lah. Biasa sebelum saya start, saya tunjuk sedikit dulu. Ya, ini antara 1, 2, 3, 4 ini antara buku-buku teks sekolah yang saya pernah dipertanggungjawabkan untuk buat suntingan lah. Saya kerja dulu dengan macam Dr. Mazlan sebut tadi, saya kerja dengan publisher nama dia HI Holdings. Kalau tengok dekat bawah buku teks tu, HI Holdings. HI itu Hashim Ibrahim. So HI Holdings ni dapat tender buat buku teks ni 4, 1, 2, 3, 4. Jadi saya yang resident editor lah. Saya duduk dengan penulis, DTP, publisher semua kan. Jadi nanti kita go into it lah. Yang kita start dulu sini. Okay, jadi dalam pengalaman saya lah sebagai resident editor untuk publisher ni, ada yang saya dapat simpulkan. Ada 5 perkara ni, 1, 2, 3, 4, 5 yang saya ringkaskan sebagai stand. Stand maksudnya kita renung, kita tengok benda ni. Ini 5 perkara mesti buat. Dan projek terbaru saya dengan Dr. Asmidar pun sebelum ni, gini juga yang saya buat. Okey. Jadi yang pertama sekali, yang status quo. Kita bila kita buat buku teks, buku rujukan, dan pertama sekali kita perlu establish dulu benda ni. Siapa ketua penulis, siapa editor, siapa proofreader, siapa desktop publisher. DTP tu desktop publisher artist, siapa yang buat dia punya layout lah. Publisher tu boleh kemudian. Kadang kita hantar draft, kita hantar manuskrip, ada publisher yang setuju, ada yang tidak setuju. Kan kadang-kadang dia orang ambil masa. Publisher ni biasanya dia orang akan hantar kepada external examiner. So kalau dia kata dia hantar 5, 3 setuju, dia akan proceed. Kadang-kadang kalau semua external examiner tidak setuju, itu yang dia tidak publish. So that's why publisher tu kita boleh kemudiankan. Dan perkara paling mustahak juga tentang honorarium lah. Yang ni perkara ni 1, 2, 3, 4, 5. Ini mesti kita daripada awal kita mesti selesaikan dulu. Jangan cakap kemudian baru kita selesai, tidak. Ini pengalaman saya lah selama ni kan. Sebelum saya join UiTM, saya kerja publisher tu. Sebelum publisher tu saya kerja kilang buat CDR manufacturer. CDR sebelum USB ada CDR kan. Sebelum CDR ada disket. So yang ni siapa ketua penulis, siapa penyunting, editor, siapa proofreader. Editor dengan proofreader ada beza. Nanti ada slide seterusnya saya akan explain. Okey. Itu. Bila kita selesaikan ini dulu, dan baru yang kita go kepada themes, pemilihan tema. Ini penting supaya kita kekal konsistensi kita punya tema tu true and true daripada awal sampai akhir, mesti running through tema tu. Dia tidak sekejap kalau sains sukan, sekejap civic, tidak boleh. Sekejap sains politik, sekejap dia chemistry, bahasa Arab, tidak. Dia tema mesti sama, true and true. So ini kerja editor lah. Biasa editor ni ada dua. Satu editor content, satu editor bahasa. Tapi ada editor yang all rounder, dia buat semua tu. Content dia, bahasa pun dia. So pemilihan editor actually penting juga. Just because kawan tu sudah publish 100 buku ke, tidak semestinya dia the best. Sebab contoh
editor content, kita mesti cari orang yang expert dalam bidang kan. Macam saya bukan expert dalam bidang bahasa Arab. Prof Azman dia expert bahasa Arab. Walaupun saya publish 100 buku, Prof Azman baru publish 2-3 buku. Tapi dia content expert tu. Jadi kita perlu pergi pada dia. So pemilihan tu penting . Jadi macam saya cakap tadi lah, mesti through and through, mesti editor punya kerja. So editor penting, dia macam coach jugalah, macam coach. Jadi dia pastikan tema sama saja. Untuk saya cerita sedikit, masa buat buku teks tadi yang saya tunjuk tadi ada 4 tu. Kementerian beri tender 4 tahun sebelum buku tu digunakan. Katalah buku tu guna 2003, tahun 99 sudah tender tu keluar, tahun 2000 sudah bagi tender and start. So diberi masa 3 tahun. 3 tahun untuk siapkan buku tu. Memang biasanya mau tidak mau mesti siap lah. So siap tu dalam masa 3 tahun ni, tema tu mesti editor lah punya kerja kan. Editor dengan head of author ni. Mesti dia sentiasa kekal tu. Dia jangan lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, tidak boleh. Mesti. Jadi untuk mengekalkan tema tu, itu saya kata penting sini, table of content. Buat dulu table of content. Kalau untuk UiTM, senang. Kita sudah ada syllabus kan. Kita tengok je lah, kita punya syllabus tu, AI, download daripada AIM tu, ada syllabus ada kan, mesti kena cover ni. Jadi table content, daripada table content, kalau yang tiada syllabus, jadi kita kena create our own. Jadi kita buatlah skeleton saja, kita buat skeleton kan. Contohlah kita mau buat pasal tulis apa ya, saya ambil contohlah baru-baru ini public admin dengan Dr. Asmigar tu kan. Jadi kita buatlah imaginary table of content. Kalau yang macam tadi tender buku teks, kementerian dia sudah siapkan, mesti ada benda-benda ni. Itu senang. Tapi kalau kita bermula daripada zero, kita kena sit down, duduk dengan penulis dengan penulis tu. Jadi kena establish dulu benda ni supaya kita tahu kita tidak membazir masa dan kita bercakap benda yang betul. Set the objective, topics and subtopics, dan kita kena control. Jadi kita ada table content tu, jadi kita tahu kita akan cover area ni saja. Kalau dan kita dapat tahu nanti yang ini perlu dikeluarkan. Itu penting. Ini perkara asas ni untuk kita buat buku rujukan. Penyuntingan tu kemudian lah buku rujukan atau buku-buku lain lah. Satu juga saya mau highlight di sini. Most of us here ada master, ada PhD. So what do you do with your master's thesis? What do you do with your PhD thesis ya? Sayang kan dia terbiar macam tu. Saya tahu ramai rakan-rakan sini yang sudah publish. So masters tu pun you cari satu faculty kan. Carilah kawan-kawan yang buat tajuk lebih kurang sama. Then you compile, tak apalah nanti head of author tu dia akan tengok bersama dengan editor tu. Dia akan tengok macam mana nak sesuaikan. Sayang benda kita ada, kita biar. Sayang. Macam saya alhamdulillah yang master's thesis tu saya hantar ke UiTM publisher dan sampai sekarang alhamdulillah saya terima honorarium tu 300, 500 tahun kan. Sebab pelajar kita pakai. Yang PhD thesis saya tu saya hantar dengan Springer. Tapi rugi sikit lah hantar dengan Springer ni, dia tidak bayar royalty, dia bayar one off royalty saja, dia bayar 900 euro. Kalau UiTM tu dia bayar ikut jualan kita kan. Kalau Springer tu dia bayar 900 euro. Tapi editing apa semua, proofreading itu kita kena urus sendiri. Tidak apalah. Jadi saya nak share saja kan. Yang ni lah. Yang ni. Pertama yang 3 ni. Mesti. Kalau tidak memang tak siap lah. Saya orang kata aci ketik kuku lah. Tak berani potong jari. Mesti. 3 benda ni mesti dulu. So you tahu which direction you go, which way you will take, and which route you will take. Dia baru senang. Baru boleh siap tu masa 3 tahun.
Itu buku teks so pakai untuk seluruh negara 3 tahun. That's why there cannot be mistakes. They mesti full proof. Banyaklah isu copyright apa semua kan. Jadi memang kena jaga betul lah. Okay, kemudian will be helpful kalau kita ada schedule lah, Gantt chart. Jangan sebut deadline. Deadline tu dia stressful. Semua orang stress. Bila nampak deadline dia stress. Kita letak schedule, jadual, Gantt chart. Jadi kita tahu tahun ni kita buat apa, menulis draft. Tahun kedua pemurnian. Tahun ketiga layout. Ambil masa 3 tahun. And then publish. Contoh ya simple. Tapi mesti ada ni lah. Kena ada, so everybody is aware. Everybody knows what to do and everybody knows what not to do. Jadi biar ada schedule gitu kan. Itu. Dan yang ini yang retreat ni, walaupun saya sebut optional, tapi pengalaman saya lah, bila kita bekerja dengan rakan-rakan, setiap orang ni dia ada komitmen, tanggungjawab masing-masing. Jadi bukan susah, dia mencabar lah. Maksudnya walaupun kita ada sediakan schedule, okay, siapkan macam ni, ni hantar sekian, pasti ya kita pun tidak boleh cakap orang kita pun masalah keluarga lah, masalah kesihatan, apa macam-macam lah, kereta rosak kan, kucing sakit. Jadi ya ini dalam pengalaman saya lah. So dulu apa kami buat ialah kami akan set dalam setiap tahun tu mungkin ada 2 kali retreat, kita panggil pemukiman ataupun camp ataupun retreat lah. Jadi kita akan kumpulkan semua penulis, DTP sekali, desktop publisher artist tu, dengan editor sekali, resident editor saya sekali, semua kumpul dekat contohlah dekat hotel ke, dekat mana-mana tempat lah yang bersesuaian. 4-5 hari duduk sana buat itu saja kan. Siapkan dia menulis sana, sambil dia menulis, bila dia siap draft, dia akan duduk sebelah DTP, dia akan advise DTP, dia mau gambar macam mana, dia mau tema macam mana, dia mau susunan macam mana kan. Jadi gitu. Jadi dia buat terus sekali dengan DTP. Sebelum dia siapkan draft tu, editor akan cek dulu. Jadi dekat hotel tu kita kerja 4-5 hari, kadang tu seminggu lah. Sanalah saya tengok edit sekali, dah siap edit, hantar terus dekat DTP atau sana. Sebab itu secara dia tu. Pengalaman saya itu secara dia. Kalau tidak memang tidak akan siap. Sebab macam-macam kita punya rakan cabaran masing-masing kan. Bila kata ini bila kita bagi jadual, ada aja 2-3 orang tu mesti tidak sempat siap. Tidak boleh salahkan dia orang juga 100% ni. Kadang macam saya cakap masalah keluarga apa semua. Jadi macam mana kita mau eliminate problem ni ialah kita buat retreat. Duduk sana 5 hari terus kita settlekan sana, pop settlekan. Dengan DTP sekali. Komputer pun kita angkut sekali. Masa tu kita guna Apple kan. Angkut sekali, printer semua angkut. Dekat sana jugalah. Itu secara itu. Mula-mula kami buat dulu, buat schedule memang tidak siap-siap. Jadi kita pun lama-lama kita fikirlah secara itu. Dan saya rasa ini yang paling berkesan sekali. Kecuali kita buat individually. You memang tiada pulang pada you lah kan. Pulang pada kita lah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Aduh kan. Saya publish dengan Springer termasuk tahun ketiga ni. Kan yang masa UiTM dulu cepat sikit. Dalam 5 bulan selesai dah. Springer ni saya kan ni kan lagi ada lagi publisher lain yang lebih bagus lah. Springer pun okey juga lah. Saya saja cuba je hari tu. Entar ya. Tengok dia accepted lah. Tapi tak apalah, teruskan saja Pak. Banyak juga pengalaman saya belajar 3 tahun. So insyaAllah sebulan 2 ni siaplah. Okey, so itu ini saya harap semua jelasan. Dr. Mazlan jelas saja. Dr. Mazlan, sebab sekarang saya tidak nampak skrin. Boleh Dr. Saya nampak saya punya presentation saja. Jadi saya rasa macam cakap dengan dinding. Tapi saya sekala batu-batu ke Dr. Mazlan kan. So saya tahu you ada dekat sana kan. Kan you belum pengsan, belum tidur.
Ada? Okey. Live and So, kicking. kalau ada apa-apa mau terus tanya, terus saja tanya. Jangan angkat tangan sebab saya tidak nampak. Terus je lah. Dr. Sri ada soalan? Okey, terus. Okey, jadi yang ini kita panggil stare. Stare, kita menung, kita fikir saja benda-benda ni. Okey, by the way, satu lagi saya mau tambah. Editor, dia boleh ramai. Dia boleh ramai kan, 4-5 editor. Tapi kalau saya prefer seorang sajalah. Sebab supaya dia boleh maintain tu tema tu supaya sama saja. Kemudian nanti buku tu dia ada satu wajah saja. Sebab ada kita antara kita ni, saya pengalaman saya lah. Ada yang suka tulis panjang-panjang kan, panjang nafas dia ni. Ada suka yang pendek-pendek. Ni kalau ada 2 atau 3 editor, macam-macam lah gaya bahasa. Ni nanti buku tu kan, final version dia. Ini memang bukan masalah besar, dia ambil masa panjang untuk kita synchronizekan. So my advice, dipanggil seorang saja editor lah. Kan, seorang saja editor. Macam juga kami dulu publisher pun memang seorang saja editor, chief editor. Memang dia lah yang editor content, dia refer content saja. Dia jangan kacau bahasa. Ada satu lagi tu dia editor bahasa. Dia ada bahasa je, content dia jangan kacau. Kan, apa beza editor content dengan editor bahasa? Editor content ni kadang-kadang dia ambil yang chapter 4 tu, ni sesuai dekat chapter 1. Chapter 1 ni sesuai dekat chapter 3. Itu editor content. Tapi dia tidak akan kacau bahasa. Yang editor bahasa, dia akan check bahasa, dia tidak akan kacau susunan chapter, dia tidak kacau. So dia memang ini kita panggil specialist lah. Last kali proofreader kerja dia cuma check punctuation lah, nokta, koma, dan spelling. Itu dia jangan, bahasa dia jangan tukar, content dia jangan revise, revamp, dia cuma jaga tu punctuation. Itu. Ini masa kami buat kerja dulu, masa buat buku teks apa semua tu, dan buku-buku sebelumnya lah. Saya ada dulu pengalaman kerja dengan editor daripada Dewan Bahasa DBP. Diorang ni memang specialist lah, expert. Jadi saya berpeluang bekerjasama dengan diorang. Itu saya tengok kerja diorang tu. Setiap minggu ada jalan lain, editor lain. Jadi editor content, ini editor bahasa. Datang satu lagi tu proofreader. Proofreader ni pula macam-macam, dia ada simbol dia. Bila dia buat macam ni, ada simbol dia. Ini capital letter, ini small capital letter, yang ni koma, yang ni nokta betul dia. Saya sebenarnya tiada latihan formal, cuma saya pengalaman bekerja dengan editor DBP tu, situ daripada yang saya belajar banyak lah, 4 tahun, 5 tahun. Saya juga pernah terbabit dengan satu projek ensiklopedia UTM. Kejuruteraan apa saya lupa lah. Saya dibekalkan 2 perkara saja, pembaris besi dan pensel. Ensiklopedia macam tuan-tuan, puan-puan semua tahu pun, dari ensiklopedia tebal macam ni kan, tebal. Jadi draft tu saya baca seorang, hujung ke hujung, berapa ribu pages lah. 2 benda saja yang diberi, pembaris besi dan pensel. Kenapa pembaris besi ya? Bila kita jadi editor, kita jadi proofreader, ataupun sekarang kita jadi penulis juga lah. Pembaris besi ni, bila kita baca buku tu macam tu kan, saya ada lah. Dia mesti tutup dia. Kalau pembaris besi dia akan tutup the second line. Sebab kita punya tendency sebagai manusia, kita suka skip, jump. Satu kalau kita baca macam ni, kalau kita baca macam ni, selalunya memang kita akan miss tu, banyak benda kita akan miss. Kita terlompat-lompat. So ini kita punya nature. So apa yang kita buat ialah kita ambil pembaris ni. Mana lain, kita tutup macam ni. Jadi ensiklopedia tadi, baca satu line, bila dah habis baca, tanda right. Lepas tu second line. Macam mana Dr. Hasri tak nampak? Tak nampak? Ini nampak tak? Tak nampak lakonan tu. Aduh, ini dia katakan shot sendiri ya. Okey. Aduh. Saya ulang balik. Lakonan Stop presenting rasanya. Stop presenting baru nampak muka. Oh Allah.
Penat nak membayang Dr. Asri berlakon. Okey, tak apalah. Tapi yang presentation ni nampak kan? Yang ni nampak. Okey, tak apa. Nanti saya ulang balik lakonan semula tu ya. Lakonan semula. Allah, baru perasan show sendiri. Baru. Okey, tak apa. Yang tu nanti lepas ni saya akan lakonkan semula macam mana edit kita check itu encyclopedia. Ini dulu kita habiskan dulu slide ni ya. Okey, setakat ni status quo, table of content, tema, jadual, kemudian retreat. Ini yang praktikal lah. Itu. So always take this 5 into account lah. Bila you bercadang, mau buat buku rujukan ke, menulis ke, kan? Dan satu saya mau tambah, penulis dengan editor. Bila kita menulis kan, kita tulis saja. Saya tengok dulu Dr. Prof. Jeneri ke? Tulis saja sebab kalau you yang penulis, you juga editor. Habis editor kena tutup kedai lah. Kan awak dah semua conquer semua, control semua. Ya? Jadi bagi kerja tu. Kita mesti ada delegation baru kita boleh siap. Kalau you tulis, jap you stop. Mau repair balik. Jap ni memang tidak akan siap. Kita pun ada pengalaman semua buat master, buat PhD kan. So jalan terus saja. Nanti editor lah punya kerja. Kan you jangan jadi editor, you jangan jadi penulis. Itu yang sampai jambang tak sempat potong. Kan penuh muka jambang kan. Contoh. Okey. Kita teruskan. Next slide. Ada apa-apa soalan? Tiada. Kalau ni tiada kita go next. Okey. Ini saya kata tadi, translator, editor. Mostly kita di sini ni memang penulis. Editor ni adalah kan jangan kita ada orang yang specialist buat kerja editor ni, proofreader. Ini antara yang apa nama ni? Charge dia, fee. Macam sini kita tengok editor ada yang charge RM8 hingga RM10 per page. Itu double space, 12 times New Roman size font. Ada yang letak RM8, bergantunglah. Ada yang 1.5, you carilah kan. Memang itu editor tu. Okay, proofreader sama juga 7 hingga RM8 per page. Translator ada yang 10 cent per word. Ada yang dia by bulk, dia bahagi dulu 200, maknanya kalau 10,000 bahagi 250, kemudian kali RM 50. Macam itulah saya cakap tadi yang saya terjemah buku translation pun tu. Dia punya berapa jumlah perkataan ni, saya ceraikan lah. Tapi saya dapat dalam 34,000 lah. Alhamdulillah habis lah. Okey, yang ini saya tunjuk contoh ya. Buku saya dengan Springer tu. Ini dia charge macam gini lah, dia punya fee macam gini. Pound, 10 pound untuk 1,000 perkataan. Yang ini proofreader ni dia ni, bukan editor dia ni. Jadi ataupun dia kira per hour, 20 pound untuk 1 jam. So macam saya punya kerja yang PhD thesis saya ni, macam ni lah dia charge. Dia charge berapa tu? 791,000. So bagi 1,000, jadi dia 915 pound kali RM5.47 dalam 5,000 lah kan. Nasib baik ada aquarium. Moratorium. Jadi bolehlah bayar. Kan? Ini contoh. So jadi kita sebagai penulis jangan risau. Ada orang yang specialist kerja di editor. So do not waste your time editing your own work. Ambil masa tu bagi orang lainnya. Kan duit banyak-banyak bawa bantal tu apa? Bagi editor, bagi proofreader, kongsi-kongsi kawan-kawan. Jadi kita perlu fikir penulisan saja. Itu antara petua tips lah supaya kita punya kerja tu cepat siap. Kalau tidak, habis-habis ya. Memang tak habis. You have to know when to stop. Ya, so delegation is penting. It is very important lah. Okay. Macam hari tu yang apa nama kita punya ketua penulis UiTM Press tu Dr. Asmida, lupa nama. Prof Zaidi ya? Prof Zaidi kan? Prof Zaidi. Dia kalau UiTM Press sekarang dia tidak ada sediakan editing ataupun proofreading dia tak ada.
So kita kena siapkan semua ni. Dia UiTM Press dia mau complete draft dia tu. Dia tinggal mau print saja. So itulah yang kalau yang Springer ni pun dia sama juga. Dia nak kita hantar yang complete draft. So tapi dia akan refer kita kepada editor, proofreader yang dia biasa bekerja lah. Tapi charge tu kita bayar tanggung sendiri lah. Cuma dia bayar one off punya royalty 900 euro, nanti bolehlah cover balik kan, sikit lah. Tapi one off je rugi ya. Bayar hantar UiTM Press, setiap tahun dapat bayar. Tak apalah, sekarang bagus pengalaman ni. Okay, alright. Yang ini bila kita ini antara tips-tips penulisan. Actually saya ada siapkan satu YouTube link tips untuk penulis. Nanti saya akan share juga dengan Encik Mazlan. Saya akan masukkan dalam PowerPoint ni, dia punya link. So nanti you boleh, itu lebih fokus lah. Lebih ada sharing saya dekat YouTube tu. Situ you boleh dengar dengan lebih lanjut. Yang hari ni sebab saya kena cover dua kan, tips penyuntingan dan penulisan buku rujukan. Penyuntingan. Okey, kalau penyuntingan ini penting lah. Ini antara dia ni. Aktif number 1, number 2, number 5 ni. Saya bagi 5 saja dulu kan. Ini saja yang saya rasa yang saya buat pun. So yang technical, bahagian technical, punctuation and reread article, edit, change and restructure kan. Sebab yang penting macam saya cakap tadi tu tema tu mesti konsisten. Through and through mesti konsisten. Kan? You jangan depan cakap Kelantan, tengah-tengah cakap Kedah, ujung-ujung cakap Sabah. Di tema tu berlari, walaupun dia satu bahasa, bawa kategori bahasa, itu tema lain. So mesti cakap Kelantan, ujung ke ujung mesti cakap Kelantan. Itu contoh dia lah, analoginya lah, literally. So okay, ini biasa number 1, bila kita edit, kita banyakkan penggunaan active words. Dia aktif ni, lawan dia ialah passive. Contohnya, Dr. Mazlan writes this book. Ini aktif. Kalau yang passive, this book is written by Dr. Mazlan. So kalau dalam penulisan macam ini, kita lebihkan kepada aktif. Direct. Maksud dia aktif ni dia direct. So kita lebihkan kepada direct. So Dr. Mazlan writes this book. So kalau kita menulis, sentiasa cuba apply active words instead of negative. Kalau negatif saya cakap itulah Puan Herniza, article is written by Puan Herniza. Itu negatif bukan. Jadi kita kurangkan ini, lebihkan aktif. Okey, itu satu. Yang kedua, positive words. Contoh, bila kita menulis dengan kecuali bila perlu, lalu elakkan penggunaan don't. Do not do this. Do not do this. Ini dia ada negative connotation. So kalau kita jadikan dia positif kan, you are recommended, you are advised to use this instead of using this. Itu dia macam positif kan, nampak macam lembut dan nampak ni lah. Kalau do not use this, do not use this brand, itu nampak negatif. Bila ada perkataan do not, itu. Jadi selalu lebihkan you are well advised to use this brand. You sendiri pun boleh rasa, you sendiri pun boleh nampak beza kan, dia punya connotation pun lembut kan, cantik, professional, begitulah. Macam abah-abah. Tapi tidak semestinya lah. Tapi bila necessary, kerana ada benda yang you mesti direct cakap kan. Contohnya macam menservis automobil ni, tingkatan 4. Bila kita jumper kereta, do not use, itu mesti. Itu contoh lah. Do not use ni. Do not, itu mesti. So kalau tidak, kalau kita sebut advice to use this, ini dia kata boleh ke guna yang satu lagi? Tidak. So when necessary. Tapi always cuba lebihkan penggunaan aktif dan positive words. So far so good. Sama lah buku rujukan kita pun
buku teks rujukan universiti kah, tulisan kita sendiri kah, lebih kan macam tu. Kalau kita perasan, kalau kita baca buku-buku teks kita lah, mostly memang you akan nampak ni, especially daripada Europe ke, daripada US ke, memang dia banyak gunakan aktif tu. Sebanyak mungkin. Diorang gunakan juga yang negatif apa semua tu kan. Tapi you akan nampak ni, lebih majoritinya kepada ni, active and positive words. Okay. Yang kedua, ini tips lah bila menulis, bila you jadi editor, every comma comes in a pair. Jangan biarkan comma tu single bersendirian sana. Dia mesti ada couple dia, mesti ada partner dia. Dalam satu line tu, kan? Mesti ada comma tu, mesti ada kawan lah, mesti ada partner. Kan? Tapi saya tengok pemerhatian saya, kalau bahasa Melayu, karangan bahasa Melayu, diorang tidak single comma pun dia guna kan. Tapi mostly mesti ada pair. Comma tu mesti comes in a pair, mesti ada partner. In a single line, mesti ada partner, mesti ada dua tu. Jangan biarkan dia bersendirian. Okay. Yang ketiga, simplicity and straightforward. Saya beri contoh. Saya beri contoh ayat. Terdapat beberapa cadangan untuk menyelesaikan perkara masalah ini. Ini contoh. Terdapat beberapa cadangan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah ini. Ini dia panjang kan. Bila kita simplifykan dia ialah berikut adalah beberapa cadangan penyelesaian. Tutup. Betul. Simple. Yang ini sebenarnya datang daripada kita punya experience dan kita punya bacaan. Kalau kita banyak baca, kita banyak tengok tu. Especially kalau sebenarnya yang editor paling bagus ialah editor newspaper. Sebab kalau yang traditional punya, diorang ada limited space. Jadi macam mana diorang mengkompres artikel, kadang penulis hantar 5, 6, 1000 patah perkataan, tapi diorang ada space untuk 600 patah perkataan saja. Jadi satu yang saya sebut tadi pengalaman saya kan dengan editor Dewan Bahasa. Sebelum ni pun saya ada kerja dengan editor NST. Memang saya tidak tahu macam mana orang buat. Tapi dia edit macam ni, dia compress, dia simplify, dia tu jadi 600 patah perkataan. Cantiknya dia buat. Tapi memang tiada jalan. Benda ni dia bukan technical bah. Kalau macam engineer tu kita belajar ini kita jadi engineer. Tapi editor ni mungkin dia comes from your experience lah kan. Ada orang yang memang dia berbakat macam Pro Azman, Oswald. Duduk tulis siap lah. Aduh, ada orang ni dilahirkan dengan bakat lah. Macam yang kita ni, orang biasa ni memang ada kena struggle sikit lah. Jadi simplicity and straightforward. Jadi macam mana you mau belajar, banyakkan bacaan kepada inilah material daripada native speaker punya material, especially macam newspaper daripada sebelah sana lah. Kan? You akan nampak tu. Entah macam mana dia buat, dia compress, benda yang panjang jadi pendek, jadi precise dan cukup space dia. Jadi bila kita baca tu, kita biasakan amalkan baca material daripada US, UK, Australia ni, kita akan nampak tu. Lama-lama kita imitate macam gitu. Saya juga share sikit dulu. Sebelum ni ada satu kita punya VC Sahul, dia ada pernah tulis satu biografi tu yang Destiny Anak Bangsa. Saya salah seorang editor tu lah. Sebelum saya tu ada NST punya editor kan. Jadi itu memang saya nampak lah dia punya draft kerja tu. Susah, memang cantik lah. Dan memang simple and straightforward. Jadi itulah. Dan kemudian saya ada pengalaman kerja dengan DBP. Jadi macam tu, macam saya cakap tadi, benda ni datang dari experience kan. So that's why kalau kita menulis je. Bagi kepada editor buat kerja dia. Kawan. Okay. Kemudian yang keempat, pyramid of focus. Yang ni tema lah macam saya cakap tadi. Pyramid of focus ni, bila saya sebut pyramid, ada dua jenis pyramid. Satu yang pyramid terbalik, besar di atas.
kecil di bawah, atau piramid biasa, kecil di atas dan besar di bawah. So ini kita kena step daripada awal lah, piramid of focus ni. You mau membesar di kemudian kah, atau you fokus kecil di akhir. Sebab tu saya kata tadi table content tu penting. Piramid kita nanti. Buku ni beza. Dia ada tema dia tu. Itu yang penting, tema bila kita buat buku ni kan. Tema tu penting. Okey. Jadi ini tadi saya sebut tadi style. Style ni itulah saya kata tadi, ada yang satu yang panjang nafas dia, ada yang pendek nafas dia, ada yang tengah-tengah. Jadi choice of words, use the right word in the right place, flow of the ideas. Okay. Ini konteks. Kita bukan main letak ayat saja kan, ada ayat yang sesuai untuk konteks tertentu. Kan? Contohnya lah, saya beri contoh. Awak ni cantik macam bulan. Itu konteks dia dah jauh berbeza dah tu. Awak ni cantik macam, bagilah nama seseorang manusia yang lain kan. Bulan. Awak ni dia konteks dia lain. Kecuali kamu buat saja, itu lain lah. Tapi ini kita cerita tentang buku teks, penulisan. So mesti kena ni lah. Sesuai, konteks sesuai, penggunaan ayat tu sesuai dengan konteksnya. Dan ditempatkan betul, right place. Okay. Satu yang saya belajar ialah ini, modality. Modality ni apa ya, kita sebut penyambung ayat tu. Contoh pertama, kedua, seterusnya, oleh itu, kesannya, serta kesimpulannya. Jadi macam ni, penggunaan modality. Ini kita panggil modality. Modality ni umpama jambatan yang hubungkan satu paragraf dengan the next paragraph. Yang ni orang selalu overlook. Dia main letak je. Kita pun dah tahu dia ni cakap benda yang sama kah, atau dia sudah cakap tentang topik benda yang lain. Jadi bila kita menulis, always sentiasa fikirkan tentang audience. Dan kita bayangkan audience dia, kalau kita jadi audience, kita fahamkan juga. Dan salah satu cara untuk membantu audience ialah modality tu, penggunaan modality. Bila kita sebut pertama sekali, jadi kita bagi idea kepada audience, pembaca, ini yang pertama. Kedua, jadi audience pun boleh ikut. Kedua. Ketiga, seterusnya. Akibatnya, ada akibatnya, ada consequences. Jadi itu saya kata, modality ni penting. Tolong tuan-tuan puan-puan, modality sangat penting. Kalau tidak nanti kesian pembaca kita, dia lost. Bila dia lost, dia akan stop baca lah. Jadi tidak sampailah tujuan kita, objektif kita tu. Modality, ingat tu, modality. Mesti sentiasa beri idea kepada pembaca what will come next. Kan? Apa yang kita mau, the next paragraph akan nak jadi apa. Biasa tu, akibatnya, kesannya, kan, puncanya, pertama. Bila kita sebut, contohlah, bila saya sebut akhir sekali, orang tu pun tahu, audience pun tahu, ini akhir ni. Jadi dia pun akhir sekali, dia tahu ini akhir sekali. Okay, so far so good modality tu. So saya ringkaskan, aktif, koma, simplicity, pyramid of focus, and then style. Nanti dia akan nampak, kita akan nampak kalau kita panggil Dr. Azman jadi editor, kita akan nampak tu dia punya style. Masing-masing dia ada style sendiri lah. Atau panggil Dr. Mazlan, dia ada style sendiri. Dr. Mazlan ni bila dia bercakap dia non-stop. Ada panjang nafas. Nanti contohlah kalau panggil Dr. Asri ni, macam ni gaya. Dia akan nampak tu. Setiap editor dia ada gaya dah masing-masing. Tapi macam saya cakap tadi, kita sebagai penulis, kita fokus kita menulis je. Jangan kita jadi editor. Saya sendiri pun hantar dekat provider lain. Saya sendiri pun hantar editor lain. Sebab mencari kesalahan orang ni sebenarnya senang. Mencari kesalahan diri sendiri itu paling susah. Jadi macam bila saya baca memang sempurna je. Tapi bila hantar kepada kawan lain, mesti dia akan jumpa ini kesilapan apa nama tu? Ejaan lah, typo lah. Contohlah operasi. Bila saya baca, saya nampak elok je, okey je.
Tapi dah hantarkan kawan, dia tak Asri, tinggal. Rupanya saya type operasi. Aduh, tinggal Jadi itu yang lakonan tadi, saya akan tunjuk selepas ni lakonan tu apa kegunaan penting pembaris besi dan pensel. Okay, so far so good kita teruskan. Akhir sekali, terima kasih. Itu saja kan, itu saja. Tapi insyaAllah saya akan lepas saya akan tambah satu link YouTube iaitu untuk lebih fokus kepada penulisan. Alright. Jadi saya stop sharing dulu. Stop sharing. Okay. Alright. Sekarang nampak? Bisa Asmidar nampak? Nampak. Okay, sekarang nampak saya lah. Nampak. Okay. Boleh nampak Dr. Sri, boleh nampak muka yang handsome. Ini ada kawan. Ini pengarah Amanah Raya. So okay, Dr. Molly. Okay, tadi saya cakap tadi maaf kawan. Okay, tadi saya mau buat lakonan tadi kan. Tolong saya lupa lah. Okay, masa saya buat dulu proofreading untuk ensiklopedia UTM, kejuruteraan apa saya tidak ingat. Okay. Imagine ini pembaris besi Imagine ini pembaris besi. Ini punya teks. Apa kita buat ialah kita buat macam ni. Baca, tutup macam ni. So bila kita baca di atas ni saja. Kita baca ini saja, line di atas ni saja kan. Yang ni bawah ni kita sudah tutup dah ni. Kan, ini pembaris besi ya. Jangan guna pembaris plastik. Sebab bila pembaris plastik dia jadi see through. Kita nampak belakang tu. Kita punya nature, saya kerja saya buat editing sudah hampir dekat 15 tahun, 16 tahun kan. Jadi memang kita punya nature, kita suka jump, skip through, jump. Jadi saya tahu tu, memang kena ada pembaris besi. Pembaris besi tu ataupun apa-apa saja yang boleh menutup the next line. So bila kita baca di atas tu je. Bila habis atas tu tanda right, kemudian next. Next line. Baca, cari kesalahan, editing, next line. And then ni. Next je, next line. Next. Lepas tu next. Habis baca, cari kesalahan, betulkan ejaan, tukar perkataan, kasih restructure, next. Ini proofreader ni biasa guna untuk proofreader. Kalau editor dia mesti baca keseluruhan paragraf. Kan? Ni tadi untuk proofreader. Ni untuk penulis lah sebelum you hantar kepada proofreader. Kita cari jalan untuk memudahkan orang. Buat macam tu. Buat teruskan. Macam Dr. Oslo pun katanya diajar menggunakan pembaris besi. Sebab kita punya nature memang gitu. Kita suka skip. So, kita banyak kali. You tengok you punya PhD thesis, you punya master thesis. Sampai sekarang you akan jumpa kesalahan sama. Sebab you kesalahan typo error. Sebab you mesti akan miss. Mestilah. Aci kerat kuku lah kan. Jangan kerat jari. Kuku. Jadi mesti kena. Itulah lakonan semula saya tadi. Okey jadi begitulah saya diajar dahulu. Masa saya buat tebal macam ini. Ya Allah, tebal macam ini ensiklopedia tu. Aduh. Setahun juga lah. Dulu saya tidak pakai spek. Bila siap tu cuma 3 buku ada kena pakai spek. Okey. So akhir sekali saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan pada hari ini dan kita serahkan kepada moderator Dr. Mazlan. Ada Q&A, kita buka kepada soalan lah kan. Okey. Terima kasih. Ada dah Dr. Azman pun dah bagi soalan. Katanya apa? Retreat di mana? Retreat di mana? Di office kah? Oh ya Allah. Retreat tuan-tuan dan puan-puan. Office will not work. Percayalah. Kena cari jauh-jauh. Pergilah hotel mana-mana jauh-jauh lah. Kalau UiTM Sabah ni, kalau paling bagus pergilah Kundasang tu. Cik Asran, kalau tidak habis-habis dia naik pergi Janggut lah, pergi Botak lah, ambil budak sekolah lah. Kan, wife dia telefon, bang, gas habis. Allah. Kan, kita buat dekat UiTM, sibuk lah dia. Kalau bukan dia orang niat mengacau tapi dia orang tiada orang lain lagi. Bila kita buat jauh-jauh, dia pandai dia tu.
yang beli sendiri ya. Contoh. Okey, saya serahkan semula kepada Dr. Mazlan untuk Q&A. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak Dr. Asri di atas perkongsian yang sangat menarik. Banyak perkara-perkara yang telah pun disampaikan yang saya rasa boleh jadi panduan lah kepada kita. Alright, saya rasa ada beberapa perkara yang okey, berkenaan dengan slide, insya-Allah kita akan share. Nanti saya akan cuba nanti ada Dr. As kata kalau kita boleh share kat sini, kita cuba share kat sini. Kalau tak pun don't worry, kita akan emailkan kepada semua yang berada di dalam Google Meet kita pada hari ini. Okey, saya ingat kita teruskan dengan beberapa soalan. Okey, Dr. Julina, terima kasih kepada Dr. Asri, pembaris besi, sesuatu yang baru saya belajar. Okey, saya sendiri pun rasanya baru tahu juga pembaris besi. Okey, alright. Alright, Nurul Huda bertanya, Dr. Asri, macam mana pathway untuk menjadi seorang editor, Dr. Asri? Dia cita-cita nak menjadi editor ni, Nurul Huda. Silakan. Apply je lah. Apply dekat kurang saja. Editor ni, sebab dia sekarang dia ada latihan khas sebenarnya kan, latihan khas. Tapi saya ni macam saya cakap tadi, saya tiada latihan yang special untuk jadi editor. Saya ni jadi editor berdasar pengalaman lah, 12 tahun, 13 tahun. Tapi you boleh apply lah kan. Tapi sebenarnya you boleh apply. So kadang ada kan editor penyunting, advertisement. You tengok advertisement, dia boleh sampaikan satu message kadang-kadang dengan 2-3 perkataan saja. So macam saya cakap tadi, editor untuk advertisement dengan editor untuk surat khabar, ini antara guru paling baiklah, mahal guru. Lebih baik daripada saya. Saya belajar pun daripada editor newspaper macam saya cakap tadi kan. So editor ni biasa datang daripada pengalaman ya, Puan Nurul Huda. Cuma kadang-kadang ada orang yang dia terus editor, jawatan editor, you apply lah. Terus dia akan bagi you latihan. Itu memang tiada jalan mudah, tiada jalan singkat. I wish there is kan, tapi kalau saya pun berada di tempat saya sekarang selepas 12 tahun, itu masih banyak benda yang perlu belajar. Okay, Puan Nurul, hope I answer your question. Next, daripada Jennifer Nadine. Dr. Asri, apakah tips untuk penulis amalkan penulisan yang simple dan straightforward? Sebab bagi Jennifer sendiri kadang-kadang dia ada tendensi untuk menulis dengan agak panjang bagi sesuatu ayat. Okay, yang ini macam saya cakap tadi, memang kita punya nature macam itu. Ya, sebab saya pun dulu suka panjang-panjang juga. Kan? Tapi bila saya duduk sebelah editor, dia tunjuk saya macam ni. Tahun pertama pun saya struggle gitu. Tahun kedua baru saya nampak, oh macam gini. Itulah saya kata penggunaan perkataan. Kemudian modality, itu macam mana tips saya untuk you yang biasa tulis panjang-panjang, you macam mana you bagi simple and straightforward. Pertama, penggunaan perkataan dalam konteks yang betul. Kedua, penggunaan modality yang betul. Ini kan, dua ni cukuplah. Yang ketiga tadi yang positif tu, yang biasa yang panjang, bila kita gunakan negatif tadi tu, buku ni ditulis oleh kita tulis jadikan pendek. Puan Jennifer tulis buku ini, dah 5 perkataan saja kan. Kalau negatif tadi mau 6-7 perkataan tu, iaitu gunakan negatif, positif dan active words. Itu 3 tips saya boleh bagi Puan Jennifer. Dan yang keempatnya, kalau saya mau bagi, Puan Jen kena bayar dululah. Belanja KFC pun okey. Itu saya 3. You try dulu 3 ni, ada ni insyaAllah you akan nampak. Okay, next. Okay, terima kasih. Tok Guru, dia tak bagi semua. Dia simpan sikit buah-buah tu dengan dia kan. Habis nanti kalau kamu pandai, saya nak makan apa? Kita kena tutup kedai lah. Kan? Banyak pula kan. Perkhidmatan editing Dr. Asmida, perkhidmatan editing Dr. Mazlan, perkhidmatan editing Puan Jennifer. Habis semua, habis saya, habis makan tulang lah. Tak boleh lah kan.
Okey. Okey, Dr. Sharifah dia masuk lewat sikit. Ada part yang dia miss tadi. Pasti part mana yang dah miss, tapi maknanya orang kata kalau apa-apa nanti mungkin Dr. Sharifah boleh highlightkan kemudian. Tapi Shani Ahmad, berapa kali kita baca untuk edit artikel? Oh, okey. Ya, bergantung kepada you level apa. Kalau you biasa saya 4-5 kali pun. Aduh, 4-5 kali. Memang ada selagi saya you tidak puas hati ya. Selagi itulah you bacalah 10 kali pun baca. Biasa. Satu buku teks tadi, macam saya sebut 3 tahun. 3 tahun. Kan? Beratus kali ya. Tapi okey, you try lah. Biasanya kalau ikut pengalaman saya, bacaan kali keempat, bacaan kali kelima, insyaAllah you sudah dapat. You try lah 4-5 kali baca. Biasanya pun saya edit rakan-rakan punya artikel yang hantar kepada saya tu. Memang saya baca 4-5 kali lah. Biasanya untuk 600 patah perkataan artikel, saya buat 4 jam. Saya rasa kalau kawan-kawan semua mungkin lagi cepat tu. Saya lambat sikit. So sampai 4-5 jam. Untuk 600 perkataan punya artikel, 4-5 jam. Memang saya lah. Saya jenis ada saja kan, ada saja. Jadi itulah saya bagi you 4-5 jam. Okay, next. Baca 3-4 kali lah. Okay, next. Razwin, salam Dr. Asri. Sekiranya materi yang mahu ditulis itu bersumberkan kanun ataupun akta tertentu dalam undang-undang Malaysia, adakah ayat yang digunakan perlu di rephrase dari sumber asal atau sepatutnya sama seperti yang tertulis di dalam section yang menjadi rujukan? Okey, yang ini biasa ni untuk lawyer kan, untuk lawyer. So kalau you tulis berdasarkan kanun akta, you mesti exactly verbatim, word by word seperti akta. Kalau you ubah guna, you rephrase dan dia jadi lain tu nanti, maksudnya jadi lain. Law ni kan kita guna macam bahasa Arab lah, baris atas, baris bawah. Setiap baris jadi lain maknanya. So okey, tapi apa saya suggest pada Razwi? Akta tu you quote verbatim, word by word, kemudian you buat dia citation. Tapi kemudian you terangkan maksud dia tu kan. You punya pemahaman. Terangkanlah akta di atas tu. You punya pemahaman, akta di atas. Kemudian you back up dengan kes-kes lain, kes-kes yang pernah ni ya, terjadi ataupun you back up dengan teks-teks dari sumber lain. Itu saya punya cadangan. Tapi you jangan rephrase akta, jadi lain. Jadi ambil saya dulu akta tu, akta 1, 2, 3 sebut begini A, B, C, D, and then you explain akta tu. Back up dengan kes-kes sedia ada, kes-kes yang sebelum ni, and then support lagi dengan tulisan dari sumber-sumber lain. That's it. Kan? Okay. Alright. Next. Okay, next. Oswald pun ada sebut juga sini, setuju bahawa secara akademiknya kita memang suka tulis panjang. Jadi nampaknya kalau kita nak jadi editor, kita kena buang topi sebagai pensyarah untuk buat kerja-kerja editing dan berfikir sebagai seorang editor. Apa komen apa ni Dr. Asri? Betul ni. Ini kita panggil ada apa ni kan, dalam satu subjek tu kita panggil creative thinking. Kan? Mula-mula kita pakai topi sebagai penulis. Nulis, jangan you jalan terus ke hadapan, terus tulis sampai, jangan peduli spelling error, jangan peduli content, terus ya. Kemudian bila sudah habis, siap, tukar topi tu, ambil topi lain, editor. You jadi editor lah. Masa ni you punya fokus edit saja. Ni tukar, tak kasi sesuai, compress, bagi pendek, bagi simple, kan letakkan tempatnya, gunakan masukkan modality, gunakan perkataan yang sesuai, kan, baru dia ada, you pastikan dia ada tema dia standard sama aja, kan, okey. Kemudian setelah siap, ambil topi lain, letak topi proofreader. Sekarang you punya kerja
cari kesilapan ejaan, cari kesilapan punctuation, kan koma ni macam saya cakap tadi, koma mesti ada kan senepe ya. Kalau dia nampak satu koma, tambah lagi satu. Kan? Kalau kadang-kadang kita buat tu nokta, kita tertype dua, kita delete. Lepas tu ada small capital letter, nama khas, itu proofreader punya kerja tu. Okay? Then siap. Dan bila ni ada siap lah. Itu cantik. And then paling baik ialah macam saya cakap tadi, kita punya tendency kita susah cari kesilapan diri sendiri. Contohnya saya lah paling buruk. Jadi apa-apa hal pun saya akan hantar kepada rakan lain juga untuk dia baca. Kan? Bila kita hantar kepada orang lain, Asri ini macam tidak sesuai lah. Ini tu. So dia akan ni lah. Okay, sebab tu saya kurang sikit tak berapa orang Terengganu cakap tak berapa cara lah. Kadang-kadang ada editor, bila dia bagi komen, ya Allah kan, itulah itu yang kita lemah semangat tu. Kita bagilah kawan-kawan yang inilah yang sikit kan, dia bagi Asri yang ni macam tak cantik ya, itu. Jadi poin saya ialah kita ni jarang akan jumpa kesalahan diri sendiri. So that's why mahu atau tidak mahu kita hantarlah kawan, minta tolong dia baca kan, minta hantar kepada editor kan. InsyaAllah dia orang akan tu. Dan semua okey ni. Paling best, bagi dekat mak. Mak cantik je kan. Okey tu. Paling best kalau mak kita betul urut. Okey lah ni. Dah. Kalau mak nak cop jari ke? Itu je lah. Tapi poinnya ialah hantar kepada pada rakan lah. InsyaAllah dia orang akan. Okey? Okey, Sri, ada lagi soalan nampaknya daripada Dr. Teknologis Kamaliah. Dr. Asri, kita sebagai staf UiTM, apakah SOP untuk jadi editor, penulis ataupun penterjemah? Tanya Dr. Asri. Tak ada SOP, Dr. Kamaliah, tak ada SOP dia. Kalau ada SOP ini je lah, pakai ni. Tak ada SOP. You buat saja. Tapi macam saya cakap tadi, poin Dr. Osro penting topi lah. Kan? Tulis dulu editor. Saya ni menjadi penulis, saya menjadi editor, saya menjadi penterjemah by chance. Bukan kerana dipaksa. Tidak. Masa saya kerja kilang dulu, saya kerja shift malam. Di shift malam untuk mengelakkan tidur, saya menulis lah. Macam-macam saya tulis. Saya cadangkan itu kepada utusan. Macam-macam lah, saya hantar dia. Kan? Lepas tu, bila yang menterjemah ni, pensyarah saya paksa dulu masa saya belajar master dulu kan. Dia sedih tolong terjemah ni, buku ni sudah 8 tahun, orang terjemah tidak siap-siap dia kata. Jadi, you buatlah. Dia kata, saya bayar. Biasanya bayar ni. Jadi saya buatlah penterjemah tu. Setiap satu buku tu, Toraza apa semua tu. Dengan 12,000 macam best kan. Bila start terjemah, Allah. Tapi saya usahalah buat. Itu. Penulis jadi editor ni sebab kawan-kawan minta tolong. Asli tolong gini, tolong gitu kan. Saya pun tolong macam tu. Saya sebenarnya street punya ni lah editor kan, bukan official kan. Itu. Jadi tak ada SOP lah Dr. Kamal ya. Ini berdasarkan pengalaman saja. Ya. Okay. Next. Okay, ini komplimen daripada Herniza. Ayat-ayat Dr. Asri selepas editing memang the best. Bersama. Aduh, belasa aja tu. Okay, ada soalan pada ni? Seterusnya soalan, bila Dr. buat kerja terjemahan, how close do you have to be to the original manuscript? Very, very good question. Ini masalah saya terbesar setakat ini ialah bila saya terjemah buku Tansri Raisat itu. Ya Allah. Kalau tuan-tuan dan perempuan tahu, rakan-rakan, kawan-kawan tahu, kalau pernah baca teks Tansri Raisat itu, dia bunga, bukan lagi bunga mawar, bunga rafflesia itu. Besar punya bunga, saya pun tidak tahu macam mana mau memula tu kan. Okey, apa saya buat? Saya cerita Dr. Siti Marina, Kak Siti Marina. Saya
bila saya terjemah buku, biasanya saya terjemah by paragraph. So, mesti ada dengan soft copy tu kan. Kita baca dulu dia punya tu, per paragraph tu kita baca, kita faham, dan baru kita olah balik semula, kita terjemah guna bahasa baru, tetapi mesti maksud mesti yang sama. Kalau kita word by word, hantar pada Google Translator je lah. Bahasa asli boleh tutup kedai lah, kan? Itu word by word, word by word tidak boleh pakai. Kan? Tidak boleh. So, macam how close do you have to be to the original manuscript? As close as possible. As close as possible. Tetapi sebenarnya, yang paling penting ialah penggunaan perkataan yang sesuai, membawa maksud yang sama dengan teks asal. Tapi, jangan guna Google Translator. Tapi untuk translate satu perkataan tu mungkin boleh lah. Tapi kalau satu paragraf tu tidak. Janganlah. Saya sudah pakai juga. Memang hampir lah. And so, how close? The answer is as close as you can. Tapi balik kepada yang saya sebut tadi, penggunaan perkataan yang sesuai dan mengikut konteks. Mengikut konteks lah. Jangan bila you translate, jumpa ini. Have to. Kalau perkataan lain ya, need to, ought to. Jadi ought to dengan need tu ada beza. So mesti kalau have to yang sesuai ialah need to. Kalau ought to kan berarti dia seharusnya. Seharus maksudnya ada pilihan. Tidak boleh. Kalau have to dia tiada pilihan. So biasa bila kita guna need to. So perlu. Jadi itulah kasih Kak Marina. Has to be as close as possible. Okay. Follow up question. Dr. Azman, ada sedikit masalah lah. Saya baca kat sini teruslah. Baca. Bagaimana rutin kerja harian doktor apabila projek kerjaan? Apakah cukup 8 pagi, 5 pagi, hujung minggu sahaja? Ya ini kan bergantung kepada rakan-rakan. Sebab setiap kita ni, kita ada sendiri kita punya masa. Ada orang yang dia subuh kan, dia ada orang yang subuh je dia bangun kan. Sebelum subuh dia bangun tahajud. Jadi masa tu dia dalam Quran pun ada sebut juga masa tu yang paling sharp. Ada orang itu. Ada satu orang dulu saya dengan penulis dari Amerika. Dia kata dia suka stay up late. Tapi kemudian dia ubah satu hari dia bangun subuh. Dia kata dia lebih produktif bila bangun subuh. Pagi tulis-tulis, banyak betul dia tulis. Jadi ini tidak ada yang fix answer ya Dr. Azman kan. Dr. Azman ni dia suka main-main. Dia ni lagi lah penulis prolific berbakat kan. Duduk dia tulis jam. Apakah cukup 8 pagi? Tidak cukup. Macam saya cakap tadi, untuk 600 perkataan ni artikel berita harian, 4 jam saya spend. So macam kita ni orang berkeluarga, ada juga yang mungkin belum berkeluarga ke apakah, tapi constraint kita sama. Jadi bergantung kepada masing-masing lah kan. Macam saya ni, isteri saya memang banyak support saya lah. Dia lah yang banyak bantu saya kan. So saya bila-bila masa saya free lah, kadang tengah malam pun saya buat. Masa saya terjemah buku Tan Sri Raisa Yatim dulu, ini contoh yang saya disiplin. Sebab Tan Sri Raisa Yatim selalu kejar saya kan. Jadi saya siang tu saya buat thesis PhD tu, malam saya buat terjemahan sampai 1-2 pagi lah. Itulah 8 bulan, disiplin lah. Kadang-kadang saya ni selalunya tidak disiplin. Jadi bila-bila masalah. Tapi kalau untuk secara average, saya ni jenis yang suka tidur malam, suka tidur lewat. Jadi saya, sebab siang kan sibuk budak-budak kan. Di rumah lah, kerja office lah. So biasa malam saya pukul 9 tu saya start lah sampai 2-3 pagi, macam itu. Tapi saya rasa itu tidak sehat lah. You see, staying up late is fun. As long as you are the one who chooses it. But it ceases to be fun when it chooses you. Itu problem dia. Bila you tidak boleh tidur, macam lah. So, saya serahkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Ada yang suka buat hujung minggu, tapi hujung minggu saya suka main bola. Hari-hari saya main bola. Jadi, saya buat malam kan, itu saja. Siang saya buat. Jadi bergantung, ada yang bangun pagi, ada yang morning person, ada yang
malam night person, ada yang tahajudnya person, macam-macam lah. Bergantung. You yang kena cari diri you. You try, saya suka ni lah, saya suka ni lah, saya suka ni. Ada kawan yang bila dia stres, dia pandai menulis. Bila dia tidak stres, dia tidak menulis. Nama tidak mahu sebut lah. Ada kawan yang menulis sekerja dah. Heran juga ada ni. Siang malam menulis. Macam-macam lah, okay. Itu dah Azman. Hujung minggu tidak cukup lah. Memang dia kena berterusan hari-hari. Kalau terjemahan memang hari-hari ni kerja. Sebab kalau tidak, you hilang dia punya flow. Dia punya team tu. Okay. Next, Dr. Junaida, apakah tips untuk menjadi seorang editor? Tips dia, kita kena baca surat khabar daripada US, daripada Australia, sebab tulisan dalam tu adalah hasil kerja editor, chief editor. Semua hasil artikel dalam surat khabar, berapa muka surat tu? 20 muka surat, 5 muka surat. Semua tu have gone through editing dan editing. Jadi kita sedang membaca actually kerja seorang editor. Bila kita baca newspaper, baca artikel tu kan, kita tahu kerja tu sudah diedit. So kita cuma imitate saja. Kita akan nampak penggunaan perkataan dia, macam mana dia susun, penggunaan modaliti dia, dan kita imitate. Saya lambat sikit saya tu, baru saya perasan. Bila kita baca yang The Sun, Malaysia punya NST, berbeza dengan Washington Post. Beza. So kalau saya punya suggestion, you baca lebih banyak pada Washington Post. So, dia native speaker kan. Kalau orang Amerika mau belajar bahasa Malaysia, dia kena baca berita harian baru dia tahu. Jadi kita kena menulis bahasa Inggeris, kita kena baca yang native speaker-nya. Likewise, kalau baca bahasa Arab, terjemahan bahasa Arab oleh rakyat Malaysia beza dengan terjemahan bahasa Arab oleh penulis native speaker. So, tips dia, kita bacalah surat khabar daripada native speaker punya surat khabar. Itu tips dia. Dan kita imitate dia punya style. Kan? Okay? Okay, macam mana nak suggest jika kita nak translate buku yang kita berminat? Okay. Yang ini Kak Siti Marina. Saya dulu terjemah buku sebab recommendation orang. Jadi, tapi kita boleh actually, kalau kita berminat, kita boleh tulis. Ada juga yang kawan yang suggest buku, macam Dr. Mazlan pun ada suggest buku untuk terjemah kan. Tapi masa. So kalau you nak translate juga, you boleh email, tulis kepada penulis asal, jika dia benarkan untuk berminat. You mesti hati-hati ya copyright issue. Kan? Itu saja, tulis surat saja dulu. Kemudian nanti seterusnya dia publisher akan advise. Ini tidak perlu fikir yang lain. You dapat kebenaran dulu, dan baru fikirkan tentang copyright apa semua. Kan? Dapatkan kebenaran dahulu lah. Okay. Next, apa lagi yang lain? Apakah kriteria penting? Apa ni? Rozaina. Apakah kriteria penting pemilihan penerbit untuk terbit hasil penulisan kita? Okey. Penerbit, tuan-tuan dan puan-puan semua, dia punya main concern ialah profit. Boleh jual ke tidak buku ni? Dia kata. Kan? Macam UiTM lah, UiTM Press. Kata, student pakai ke buku ni? Berapa ramai student you? Kalau you boleh bagi nombor, ada 600 student setiap semester yang ambil subjek ni, dan buku ni pula masuk dalam rujukan, bakal dijadikan buku rujukan. Ini tak payah, inilah kita tak payah perlu risau, memang dia terus ambil tu. So macam juga macam saya dengan Springer tu, tadi saya main hantar je. Rupanya dia kata dalam rekod Springer belum ada lagi buku yang tulis pasal Malaysian peacekeeping. So dia kata dia mau jadi yang the first. Dia tidak kira pasal profit pula. Dia kira sebab dia kata belum ada buku ni yang tajuk ni belum ada orang tulis. Itu. Jadi kriteria ada dua lah. Pertama, kita punya originality of kita punya topik. Kedua ialah profitnya. Macam mana? Kalau kita sesuai, kalau buku rujukan, kalau you boleh tunjukkan, kan? Saya rasa Dr. Asmida lepas ni, sen depan insyaAllah saya rasa dia jadi orang kaya tu. Sebab
Terus 300, 400 beli buku tu setiap semester kan. Dia suka lah. Okay. So, alright. Next. Dr. Siti, boleh share tips semasa elite thesis pelajar? Oh ya. Elite thesis pelajar, especially untuk undergraduate. Ya Allah. Kadang-kadang saya pun give up. Dr. Siti, kadang saya give up. Saya suruh diorang hantar kepada ni lah. Pada profil luar. Sebab kita pun dulu sebenarnya macam diorang juga, undergraduate. Jadi memang ini itulah proses pematangan. Jadi kalau yang thesis pelajar memang saya suruh diorang hantar ke luar, diorang kena spend some money jugalah. Biasa memang saya tidak sanggup. Kalau pelajar punya thesis, especially yang bahasa Inggeris lah dengan bahasa Melayu kan. Tapi saya tidak boleh salahkan juga sebab English bukan kita punya first language lah. Jadi that is why we cannot expect perfection. Kita sendiri pun bukan perfect juga kan. Ya, so untuk Dr. Siti biasanya kalau thesis pelajar memang saya akan saya suruh diorang hantar ke provider luar. Itu je lah. Memang Allah sengsara, kalau kita yang edit memang tiada masalah, kita jaga support. Okay, back to Dr. Mazlan. Okay, 11.22 pagi. Dr. As, sampai pukul berapa kita ni ada untuk hari ni? Ada sampai pukul 12, tapi kalau ada lagi soalan boleh jawab. Kalau tak ada pun kita boleh berhenti lah. Okay, saya rasa hari ni hari Jumaat kan, mungkin Dr. Asri sampai pukul berapa? Kalau Saya boleh je sini sampai pukul 12 semua. Okay, so kita buka lagi sikit lah kan, 2-3 soalan ke. Sayang juga alang-alang ni, saya kalau pergi Semenanjung Batu 12.30, ada sejam lagi lah. Ya. Okay. So kita bukan senang nak dapat peluang begini. So saya tengok kita ada 118 peserta. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, nak berinteraksi secara langsung dengan Dr. Asri pun boleh, ataupun kalau nak menaip di ruang chat pun dialu-alukan. So saya bukakan lagi ruang ini untuk bertanya sebanyak mungkin soalan, untuk dapatkan sebanyak mungkin ilmu lah daripada kita punya penceramah pada pagi ni. Silakan. Mungkin ada soalan yang terlepas di atas mungkin Dr. Mazlan kan? Tadi kita baca daripada, cuba kita tengok go through balik. Okay, alright. Kalau kita tengok dalam ruang chat box, ada tak yang rasanya apa ni Dr. Joshua. Kak Marina ni banyak tanya lah. Berapa Kak Marina? Ini apa ni nak tanya macam mana kerja terjemahan? Tadi dah ni kan. Saya rasa kebanyakan soalan-soalan yang ditanya dalam chat box ni kita dah sendiri dah cover dah. Alhamdulillah. Okey. Ada lagi ke? Saya tengok ni. Amalkan penulisan yang simple. Kak Jen ni. Kak Jen ni saya tahu dia penulis yang rajin menulis, tapi dia nafasnya panjang. Berapa kali kita rasanya sudah baca ni. Cuba tengok. Saya go through ya. Okey. Memang pernah cuba artikel tapi baca sikit dah pening. Rephrase. Yalah kita tengok. Apakah Dr. Tan Molly, terima kasih Kak Marina, terima kasih sama-sama. Dr. Tan Molly, terima kasih Dr. Tan Molly, sahabat baik saya dari Terengganu. Dr. Tan Molly, wanita besi, semangat wajah. Dr. Asmidar, ini yang paling penyabar lah. Siapa-siapa yang mau menulis buku rujukan boleh minta bantuan dengan Dr. Asmidar. Ini penulis. Apakah motivasi terbesar bila mula hendak menulis? Motivasi terbesar, saya suka soalan ini. Mood. Jawaban saya mood. Cara mood apa pun tak jadi. Kan? Kedua, reward kita. Apa kita dapat bila menulis? Kan? Kalau kita mau bantu kawan, itu motivasi. Kadang-kadang tu duit. Dulu saya duit lah. Masa miskin dulu kan. Sekarang masih susah. Tidak. Masa mula kerja kan. Saya cari duit je. Sebab dulu saya tulis artikel dekat utusan, dia bayar 200. Hantar ke IKIM, satu artikel dia bayar 200.
2-3 artikel saya hantar dapat 600, boleh bayar wajar, bayar kereta, seronok pula. Jadi itu motivasi saya lah. Macam bila dapat lah 300, 300, 400 sebulan kan. Duduk 2-3 jam lah pun. Itu. Jadi ada lagi tu motivasinya mood tu lah. Bila ada mood lah, macam bila ada mood tu tulis. Dan paling bagus dia lah, dia akan gangguan lah kalau boleh masuk pilih khas mana-mana kunci. Kan? Itu. Yang ketiganya sebab membantu rakan. Ini kawan ni kan dia kata kawan yang bila bantu, especially kalau senior dari UIA ya, Dr. Asmida. Kasih boleh bantu ke? Alamak. Kita rasa macam kita bantu. Ini yang kawan saya, sahabat saya, Puan Harniza selalu kata, non-cash infak. Kan? Bila kita bantu kawan tu, kita fikir kita bantu yang seronok kan? Dapat pula sikit, ada honorarium, seronok. Itulah motivasi saya ketiga tu. Mood, apa tu, reward tu, dari segi cash kan. Jadi kita spend masa. Jadi ada kawan saya sebut, when you are good at something, don't do it for free. You pandai repair kereta. Kalau you buat free, satu taman hantar kereta dengan you buat free. Tapi you spend so much time. No, you cannot. So when you are good at something, don't do it for free. Kan? Bagi tahu dia orang. Bagi tahu terus terang, saya punya fee macam ni, saya charge macam ni. Tapi kalau you memang you nak tolong saja, tolonglah. Atau apa kan? Sekarang kita panggil Puan Harniza kata non-cash infak. Dan amal jariah kita tidak mesti dalam bentuk cash. Kita bantu macam tu kan. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah Allah bagi pahala. Okey, ada ni soalan ni. Puan Nur Syamimi Ahmad. How do you keep the momentum in writing? Focus on one thing at one time? Or do you multiple manuscript in a time? Also, very good question. Saya fokus satu benda at a time. Saya bukan macam tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan perempuan ni, ada yang multitasking punya. Sambil masak, sambil type, kan? Sambil menjahit kaki, menjahit. Saya tidak boleh, saya suka satu benda je. Kalau artikel Puan Harniza je saya baca sampai habis. Siap, baru saya pindah ke artikel Dr. Faiz. Siap Dr. Faiz, baru saya Puan Jennifer punya. Lepas tu baru Dr. Asmindar punya. Baru tu. Saya tidak boleh 3-4 jam. Saya tidak boleh. Ada orang yang boleh. Saya rasa mungkin Dr. Oswald boleh. Kalau saya, no. You have to, sebab pertama, kenapa? Sebab you have to keep track of the team. Team tu penting. Kalau tidak nanti sekejap you cakap pasal angkasa, sekejap you cakap pasal tanah. No. Mesti angkasa je. Kalau you buat 2-3 benda dalam masa yang sama, ya ini tema lain, ini tema lain. Then you will be lost. So dulu kami bila buat buku teks memang specialist. Ini saja, ini ya. Kan? So saya punya advice, one thing at a time. Siapkan, you kena set target lah. Seminggu, 2 minggu. Paling baik kalau you ada target lah, 2 minggu ni saya nak siapkan. Kan? Macam mana bila dalam masa 2 minggu, tengah malam, pagi, petang, you nak buat lagi saya. Yang penting you nak buat 2 minggu, siapkan. Okay? Alright. Dr. Noreti, apa pandangan self-published book berbanding hantar buku kepada publisher? Okay. Publisher yang established, dia ada, kita panggil, kalau dari segi MyATP pun markah dia lebih tinggi tu. Kan? Publisher antarabangsa. Kan? Betul? Dia ada markah lebih tinggi lah. International publisher, contoh macam Springer ke apakah. Dia lebih tinggi. TM Press pun. Kalau saya publish, biasanya acong mana-mana pun acong publisher. Kan contoh, Zaini publisher. Mana punya publisher. Tapi still ada markah juga. Cuma akan jadi isu besok lusa. Kan? So, mana punya publisher ni? Mana punya publisher. Jadi, diorang akan jadi isu. Kemudian, you akan nampak beza quality. Kalau yang established publisher ni, quality dia beza dengan self-published book. Macam Dr. Noreti ya. Tapi kadang-kadang bila kita bosan, tunggu 3-4 tahun, kita publish sendiri je lah. Kan? Tak ada masalah juga tu. Tak ada masalah. Cuma dari segi reputation itulah. Dan quality. Dua benda ni lah beza dia. Self-published book dengan established publisher, beza dia dua benda. Reputation dengan apa tadi saya sebut tadi tu? Dr. Mazlan? Lupa dah.
reputation, quality dengan reputation dan markah dengan MyATP tu. Okay, Puan Dr. Puan Mani Magalai, what is your advice to new and beginner writer like us? Where is your interest writing book or doing research? Okay, kenapa saya suka tulis buku? Sebab kita punya independence. Saya suka tulis buku apa semua tu kan, doing research. So or doing research. Bila kita tulis research buat research, actually kita akan banyak material untuk menulis. So kalau you ada satu research, you boleh buat 2-3 kertas ataupun you boleh buat satu buku. Jadi buat research dulu. Research ni you akan collect material. That's why yang bagus tu. Okay, you buat research, then baru you menulis. You try dulu. Well, and then focus on your interest, Puan Mani. Just have your interest political science. International relations. Saya suka mesti buat benda yang kita suka. Sebab tu bila kita buat hobi kita tidak rasa masa tu berjalan pantas kan. Bila kita buat apa yang kita suka. Kalau kita buat benda yang kita tidak suka, sebab tu bila saya menulis editing, saya spend masa dan saya tidak komplain. 4-5 jam, 6-7 jam saya buat je sebab saya suka buat. Jadi so focus on your interest. Focus on your interest. Do what you tell yourself to do. Do not do what other people tell you what to do. Okay. So Puan Mani, research dahulu sebab dia prepare you benda untuk ditulis. Then buat research lah bagus. You boleh jalan-jalan. Okay. Saya sudah bertaubat blog sekarang one at a time. Betul lah, tak boleh masuk kita akan siap lah. How true it is about writer's block. Saya suka lah writer's block. Satu saya kata mood. You punya mood tu bila datang kan. Aduh. Mood ni. Memang macam mana you mau overcome. Okay. Selalunya saya buat macam ni. Saya jumpa kawan-kawan. Macam mana kalau bila nulis tu tidak dapat mood, tidak ada idea, stuck. Apa saya buat? Saya jumpa kawan-kawan lah. Panggil kawan-kawan. Sebenarnya sebab tu orang kata orang perempuan yang tinggal di kampung dengan yang di bandar, yang di kampung ni umur panjang sebab diorang petang-petang kan berborak, berjumpa kawan-kawan, diorang sharing, itu yang dia distress. Saya rasa itu bagus. Kalau di bandar kan diorang keep things to themselves, then that's why you tidak distress, you yang block di sana. So how do you overcome? Meet friends. Itu saja. Bila kita bercakap, insyaAllah kita ketawa-ketawa kan. Kita minum, sharing, itu akan membantu you. Okay, try lah Puan Nurul Huda. Cuba ya. Okay, Dr. Hayati, saya tulis buku. Okay. Tanya Dr. Hayati. Sebab reputation kan. Tak, Asri Publisher. Mana datang Asri Publisher ni? Kan? Markas saya ingat lebih kurang je buku. Cuma reputation lah. Kalau kita baca. Great. Springer, mestilah orang suka. Student pun nak tahu beza kan. Okay. Kita dapat terus. Okay, next question. Okay, any question? Ada lagi questions? Saya sukalah baca soalan-soalan ni. Kalau ada lagi boleh tulis di ruangan chat box. Dan dalam masa yang sama boleh last 5 minutes lah kali Cik Mazlan. Dr. Mazlan, last 5 minutes lah. Yes, boleh Dr. Dan ada 5 minutes to go lah. Kita habis dalam pukul 11.40. Okay. Ada lagi ke 5 minit yang terakhir ni? Dan jangan lupa kita minta semua peserta untuk isikan borang feedback form. Dan menurut Dr. Asmida, slide yang Dr. Asri tadi kita akan share secara email lah. Dan ada juga yang minta rakaman. Jadi ini pihak Urustia akan insya-Allah uruskan. Ada yang ni saya Dr. Asri terleft ke?
Saya ingat macam Dr. Asri tertekan butang left ni. Sekejap kita cuba hubungi dia. Okey. Dr. Asri, okey. Maaf, saya tertekan apa tu kan. Aduh. Itulah, tiba-tiba tengok apa ni. Okey. Tak apa. Okey, apa ni, ada soalan Dr. Asri ni. Saya rasa Okey, silakan. Dr. Mazlan, boleh tolong bacakan. Saya tadi. Okey, daripada Nur Syamimi, salam doktor, kami ada 3 ke 4 orang baru je timak dan baru berjinak nak start tulis buku. Nak minta nasihat doktor, kalau untuk permulaan ini setebal manakah buku yang sesuai? Okey. Untuk buku ni, dia tiada limit muka surat dia tu, tiada limit. Tulislah setebal mana pun you mau nak tulis je. Gini, dia punya tips ialah kurangkan, buang senang, tambah yang susah. Okey, tips dia itu Puan Mimi tadi. Tips dia ialah buang senang, tambah yang susah. Jadi you tulis sepanjang mana, setebal mana you mau buat teruskan. Sebab nanti kita akan hantar kepada editor, kan? Editor punya kerja yang akan kasih kompres, bagi padat, bagi pendek, bagi macam mana. So serahkan pada situ. Jadi you tulis je, kan? Bagi ya sepanjang mana lah. Tapi mesti ikut itu schedule you lah, kan? Dan you mesti sudah pastikan you sudah cover topik tu ataupun subtopik tu, kan? Jadi jangan risau pasal muka surat, jumlah muka surat, terus buat saja. Sebab yang kerjanya yang kompres itu dan apa semua itu ringkaskan dia, simplifikan dia, itu editor yang akan buat. Okey? So jangan risau. Tulis je lah. 3,000 muka surat pun boleh. Tak ada masalah. Ini Dr. Nur Syamimi, kalau ke permohonan ISBN jangan kurang 28 muka surat. ISBN ni macam peranak untuk buku, kan? Kalau tidak awak jadi warga negara tanpa warga pula, PTI. ISBN ni IC untuk buku tersebut ataupun artikel tersebut. Okey? Kan, soalan yang sangat bagus. Saya suka soalan ni. Tulislah banyak-banyak. Tak kisahlah, kan? Nanti Dr. Asmida dia akan edit. Dia kerja lah tu, kan? Ini panjang kan kau ni, merapu kau bagi khutbah Jumaat kan, kau tulis artikel kan? Khutbah Jumaat pun dia ada space masa kan? Kalau tidak kawan, ini habis syahid kan? Okey? Puan Syamimi menjawab soalan. UiTM Press perlukan 50 muka surat. Sebab bila dia sekali print, dia tidak mahu ada waste kan? Ya betul lah, 50 muka surat. Good info. Good to know. Tapi biasa kalau buku simple macam ini, berapa? Betul ini buku saya ni. Yang UiTM Press ini 93 muka surat. Ini pun ada lagi kesalahan ejaan ni. Aduh.
Han, okay? Next question. Yes, Okay, soalan. kita bagi lagi 4 minit. Kita habis 15. Tadi janji 11.40. Jadi kita denda Dr. Asri sebab dia left dengan apa ni, sengaja ke tak sengaja tak tahu tadi. Okay, ada lagi Saya soalan? juga. Okay. Saya nak tunjuk YouTube channel tu, tengok aduh. Yalah. YouTube channel tu. Kalau apa nanti mungkin Dr. Asri boleh updatekan dulu apa tu your PowerPoint yang dijanjikan tadi dan bagi balik dekat kita, and then nanti kita pihak urus dia akan emailkan kepada semua apa nama ni peserta-peserta di dalam ni dengan PowerPoint yang terkini yang siap dengan apa nama ni link apa ni YouTube. Boleh. Okey, ada lagi soalan? Ada 2-3 minit lagi ni tuan-tuan. Okey, ada Dr. Siti Syairah. Salam Doktor, kalau kita guna khidmat Illustrator luar dan kita dah bayar mereka sebelum publish, adakah kita perlu beri royalty lagi selepas buku itu terjual? Tidak. Okey, yang ni soalan yang sangat bagus. Royalty ni, you siapkan masa you yang first slide tadi tu yang status quo. Itu yang saya tekan di sana. Royalty dengan honorarium. You akan buat perjanjian sendiri. Publisher pun dia akan buat perjanjian juga sendiri. So dalam tu, kalau yang biasa kita panggil illustrator ni, ataupun kita panggil DTP artist, desktop publishing artist, kan dia buat layout apa semua tu kan. Kita beres one off je, beres sekali je. Kan, royalty hanya untuk penulis dan in certain cases untuk editor. Tapi biasanya mostly untuk penulis saja. Editor actually dia bayar one off je. Tapi ada kadang-kadang mungkin kita boleh kerjasama kan, royalty kan macam mana kan. Tapi paling baik saya punya advice penulis saja. Penulis saja. Yang lain illustrator ke, editor ke, proofreader ke, one off saja kita bagi. Tapi royalty ni dia berterusan sehingga buku tu inilah kan. Selama mana buku tu diterbit, selagi tu royalty tu berjalan. Macam saya lah buku tadi ni. 100 tahun kan. 100, seronok lah. Okay, illustrator. Lagi satu ya, bila sebut illustration, bila penggunaan gambar, penggunaan gambar. Saya bagi satu tips lah. Masa saya buat buku teks tadi, yang kalau tengok saya punya slides tu, kereta saya tu. Jadi oleh kerana susah, lagi satu bila di dalam tu kita ada gunakan orang. Jadi susah kita ni nanti mau bayar copyright apa semua. Jadi saya gunakan anak saya lah jadi pelakon, nenek saya jadi pelakon, itu semua. Tapi in certain cases, you kena guna gambar daripada internet apa semua. Memang you kena cite, you kena cite. Tapi ada satu tips lagi, you jadikan cermin gambar tu. Contoh gambar Gunung Kinabalu. Kita pun tiada source dia, kan? Jadi kita mau cite pun tidak boleh. So what do? You cerminkan gambar tu. Macam mana? Kalau kita tengok side mirror, bomba di belakang kan? Jadi bila kita tengok kan dia terbalik kanan pergi kiri, kiri pergi kanan. Jangan terbalikkan atas ke bawah, jadi cacat. Kanan edit flip picture dulu, ya. Jadi jadikan dia kiri, cerminkan dia gambar. Ini dalam case di mana gambar yang kita tidak ada dia punya owner dia, kita pun tidak tahu nak mau cite siapa. Jadi apa you buat, di flip gambar tu. Ini sangat membantu. Ini dia akan membantu lah ya. Kalau gambar Gunung Kinabalu apa kan. You kasih flip dia, balik. So asalnya yang lebih tu dekat sini, dia punya apa tu, tanduk tu, bila you flip, jadi di sebelah sini tanduk tu. So yang ini, you evade issue copyright later on. Ini Dr. Asmidar pun ada sebenarnya 30% perubahan dibuat atas ilustrasi akan menjadikan ilustrasi itu milik kita. Ini saya setuju, betul. Tapi paling bagus ialah originality. Jadi dulu masa kami buat buku tu kami hire kartunis sendiri ya. Kartunis sendiri. Dia lukis khusus eksklusif untuk kita punya buku tu. Jadi kita bayar dia one off sekali lah. Kan? Paling baik macam tu lah. Cuma in certain cases bila kita tiada pilihan dari sebab kena buat 30% perubahan ataupun kita flip. Yes, very good idea. Macam mana dengan diagram, graph yang dibuat semula. Yang ini kita kena ni lah.
based on, kita letak situ lah, kita buat citation kan, macam kita buat kita dengan master's thesis dan PhD thesis. Tentu juga, so kalau ada diagram, graf yang kita olah semula berdasarkan satu sumber, kita kena sebutlah di bawah tu. Graf diolah semula berdasarkan graf asal, kita kena bagi kredit. Penerusan kita bagi kredit. Kan? Itu. Apapun kita buat, kita mesti elak belakang hari punya counter charge, counter fees. So that's why kita memang very very careful lah. So that's why kita punya buku teks tu buat sampai sekarang, alhamdulillah. Titan Press terima untuk publish buku kanak-kanak ilustrasi. Yang ini kena confirm dengan Prof. Zaidi. Kan? Sebab dia biasanya, apa sih, Dr. Asmida terima buku kanak-kanak buat ilustrasi. Kan? Asalkan dia mendatangkan profit, dia boleh confirm dia punya ada profit, ada beribu kanak-kanak beli, ataupun beribu ibu apa beli. Kalau Dr. Mazlan tak boleh lah, dia anak seorang saja, rugilah. Kan? Tapi kalau yang ini buku kanak-kanak ni, contohnya as long as dia punya tu, macam saya cakap tadi lah, originality dan satu lagi yang profit tu. So if you can guarantee the profit, kan, there will be 300 students buying your book every semester. That's good enough. Titan Press akan cakap come to me, kan? So Puan Nur Syamimi ada idea ke buku kanak-kanak, apa nama dia tu, Omar dan Hana ke? Omar dan Hana. Okay. Kita sebelah 48 dah ni. Banyak betul apa ni perkongsian yang kita telah dapat pada sesi kali ini. Alhamdulillah. Apa nama ni, insyaAllah kita doakan Dr. Syamimi dengan apa ni hasratnya untuk menerbitkan buku kanak-kanak berdasarkan diet akan apa ni orang kata berjaya, insyaAllah. Okey, so saya rasa itulah kot apa ni sahaja kita punya sesi perkongsian webinar RICAN FSPPP seri yang ke-16 pada hari ini bersama-sama dengan penceramah khas kita daripada Sabah, negeri di bawah Bayu, Dr. Asri Saleh. Bagi pihak fakulti, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Asri, walaupun sibuk dengan apa ni pilihan raya negeri. Saya pasti Datuk Asri akan sibuk sepanjang kempen dan juga mungkin akan banyak turun padang untuk meneliti dan juga menakul apakah yang akan berlaku sepanjang PRN Sabah yang menarik pada tahun ini. Tapi masih lagi sudi apa ni orang kata bersama-sama kita. Tengok setting dia pun dekat hotel tu, bukan dekat office dia tu. So saya tahu tu dia banyak kerja tu kot. Tunggu untuk pilihan raya negeri besok ni. Okey, so jangan lupa untuk apa nama ni mengisi borang yang telah ditetapkan. Okey, insyaAllah kita akan apa ni kata finishkan apa ni rakaman dan juga apa nama tu slide yang akan dikemas kini nanti balik oleh Dr. Asri. So sekali lagi terima kasih banyak-banyak Dr. Asri dan terima kasih kepada semua rakan-rakan daripada seluruh sistem yang dapat bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah sudi-sudikanlah untuk menyahadirilah lagi apa ni siri webinar kita sekiranya ada lagi yang kita anjurkan pada masa-masa yang akan datang. So dengan itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Dr. Mazlan, nanti saya hantar nanti saya WhatsApp tu. Okay, Dr. Asmida, saya akan WhatsApp juga lah. Okay, terima kasih semua. Selamat ya. Aduh. Ini dah jadi reunion game Terengganu ni. Itulah. Aduh.